السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Celaka engkau, manusia menunaikan keperluanmu satu hari atau dua atau tiga ataupun satu bulan ataupun satu tahun, 2 tahun. Akhirnya dia mesti bosan denganmu. Dampingilah dirimu dengan Allah Azza wa Jalla dan minta segala keperluanmu kepadanya, kerana dia tidak pernah bosan terhadapmu. Dia tidak jelak menunaikan segala hajat keperluanmu baik di dunia ataupun di akhirat. Orang yang mengesahkan Allah tergantung dengan kekuatan tauhidnya, hingga tiada lagi dalam ingatannya ayah dan ibunya, isteri dan anak-anaknya, teman dan lawannya, harta dan pangkatnya. Dia tidak pernah tenang kepada apapun selain pergantungannya dengan pintu Allah Azza wa Jalla serta kurniaannya. Hai orang yang ingatannya hanya pada wang ringgit yang di tangannya, sedikit masa lagi semua itu akan hilang dari tanganmu sebagai balasanmu. Wang ringgit itu dulunya di tangan orang lain, lalu ia dirampas dan diberikan kepadamu supaya ia membantumu atas ketaatan Tuhanmu, lalu engkau menjadikannya sesembahanmu. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, selepas kita menjelaskan tentang as-siqah billah, meletakkan kepercayaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua perkara, bahkan seorang yang meletakkan kepercayaan selain dari Allah akan bertambah kehinaannya, akan bertambah kefakirannya, dan akan bertambah keras hatinya. Maka kebergantungan kita kepada Allah, bila kita memahami watak manusia yang berada sekeliling kita, maka mereka ini punya kekurangan yang banyak, sebagaimana kita juga punya kekurangan yang banyak. Maka kalau kita meletakkan segala hajat kita di sisi manusia, maka lama kelamaan datang kebosanan. Datang kebosanan yang akhirnya bertukar menjadi kebencian, yang akhirnya bertukar menjadi dendam, dan akhirnya bertukar menjadi permusuhan yang berpanjangan. Kerana itu bila setiap kali manusia pilihan Allah meletakkan kebergantungannya pada makhluk, maka Allah akan memberinya ujian yang lebih panjang. Kita baca kisah Nabi Allah Yaqub, waktu ketakutannya pada serigala yang memakan anaknya, sehingga baginda lupa untuk melihat pemeliharaan Allah padanya, maka Allah menghilangkan Yusuf daripadanya. Dan kita lihat Nabi Allah Yusuf AS, ketika mana dia mula mengharap kepada banduan yang akan lepas dan bebas untuk mengeluarkannya daripada penjara, akhirnya bertambah panjang penjaranya. Kerana itu Nabi SAW
ketika mana mengajar akidah ini dan memberitahunya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika Abdullah bin Abbas usianya masih kecil, setengah ulama kata usianya lebih kurang 12 tahun. Pada ketika itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza sa'alta fas'alillah, wa iza ista'anta fasta'in billah." Bila kamu memohon, mohon pada Allah. Dan kalau kamu inginkan pertolongan, mintalah pertolongan daripada Allah. Akidah ini perlu menjadi suatu yang teguh dalam diri kita. Bahkan perlu menjadi pesan wasiat warisan kepada kita, daripada kita pada anak-anak kita. Dan kepada orang-orang yang kita sayang. Mintalah dengan Allah. Mengadulah pada Allah. Bergantunglah pada Allah. Kerana Allah itu tiada sesuatu pun yang menghalang dia untuk memberi kepada kita. Sedangkan manusia penuh dengan kelemahan. Disebut dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna Allaha yastahyi an yabsutal 'abdu ilaihi yadayhi fihi ma khairan fayarudduhuma khaibataini." Sesungguhnya Allah malu kalau seorang hamba mengangkat kedua tangannya memohon kebaikan, lalu Allah Ta'ala menolaknya, mengsia-siakannya, ataupun tidak memberikan apa yang dimintanya. Ini Allah malu. Di antara sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ialah Allah benci kepada kebakhilan. Allah benci orang bakhil. Siapa yang diminta pertolongan lalu bakhil, maka Allah benci dia. Bila Allah benci bakhil, maka Allah itu tidak bakhil dalam memberi permintaan hambanya. Diceritakan ketika mana Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Allah Musa AS. Wahai Musa, beritahu kepada orang-orang yang beriman, jangan mereka terlalu gopoh gapah ketika mana berdoa kepadaku. Dan jangan mereka menuduhku bakhil dengan kata Allah tak bagi. Bakhil. Kita tak kata Allah kedekut. Memang kita tak akan jumpa orang kata Allah kedekut. Melainkan kafir lah. Tapi kadang-kadang percakapan kita nak buat macam mana Allah tak bagi. Perkataan itu sebenarnya memberi maksud Tom Hang kedekut. Umpama kalau kita jumpa orang, saya minta pinjam kereta tapi dia tak bagi. Kita tak kata dia kedekut. Perkataan kita sebut dia tak bagi, orang pun oh kedekut. Maka jangan kata Allah tak bagi. Allah bagi. Apa pun kita minta Allah bagi. Cuma kita kurang mengerti bagaimana Allah bagi. Dan kita terlalu gopoh gapah menunggu pemberian Allah. Lalu kita pun dengan cepat kata tak bagi. Kata Allah Ta'ala kepada Musa, beritahu orang beriman, bila berdoa kepada aku, jangan gopoh gapah. Dan jangan kata aku kedekut. Tidakkah mereka semua tahu, sesungguhnya antara sifat yang paling aku benci adalah sifat kedekut. Dan bagaimana aku ni kedekut? Antara sifat yang aku marah ialah kedekut. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada orang alim, ada ahli ibadah, dia kedekut, Allah benci dia. Allah lebih suka orang yang mungkin tak berapa baik tapi dia pemurah. Sebab itu Allah mengharamkan kedekut itu kepada para nabi. Semua para nabi pemurah. Tak ada seorang pun nabi kedekut, tak ada. Semua mereka pemurah. Dan semua perkara. Kerana kedekut ini sifat orang yang tidak percaya kepada janji Allah. Orang kedekut ni tak percaya janji Allah. Kalau Allah janji, kalau kamu bagi, kamu sedekah, aku gandakan. Allah ma'ilah melainkan dia tak bagi kerana tak mampu. Itu hal lain, itu bukan kedekut. Atau kerana ada prioriti yang lain. Saya bukan tak bagi, tapi prioriti yang lain. Dia nak pinjam kereta kita, kita pun nak guna juga prioriti kita. Kerana keutamaannya pada kita. Dan ada keluarga yang terdekat. Tapi kalau kedekut dengan maksud kita punya kemampuan dan kita boleh tolong, kita boleh beri, lalu kita pun tak ada sebab melainkan kerana kedekut.
Maka kata Allah, bukankah aku ni benci orang kedekut? Maka bagaimana mereka menuduh aku kedekut, sedangkan aku benci orang kedekut ni? Aku tak suka. Wahai Musa, jangan kamu bimbang aku kedekut. Jangan bimbang. Aku ni pemurah. Mintalah kepadaku apa pun yang besar kamu nak minta. Dan mintalah kepadaku apa pun yang kecil kamu nak minta. Hak besar boleh, hak kecil pun boleh. Utlub diqqata wal ulfa li syatika. Mintalah sekecil-kecil perkara. Hatta kalaupun makanan untuk kambing kamu minta. Kambing kamu tak cukup makan, doa kat aku. Kambing kamu sakit, doa, ya Allah kambing aku sakit, sembuhkan penyakit dia. Jangan duk ingat veterina aja. Allah menyembuhkannya. Ya Allah kambingku kurus, engkau gemukkan dia. Ya Allah kambingku tak beranak, engkau jadikan dia subur beranak. Maksudnya jangan malu minta apa pun dengan Allah. Hatta kata Allah Ta'ala, makanan-makanan untuk kambing kamu minta dengan aku. Wahai Musa, tidakkah engkau mengetahui aku menciptakan benda yang paling kecil dalam dunia ini? Khardalah, kecil. Dan yang besar. Dan aku tidak akan menciptakan sesuatu. Melainkan aku mengetahui setiap makhlukku ini ada keperluan padaku. Kerana itu mintalah kepadaku apa saja permintaan. Siapa, kata Allah, ini wahyu Allah Ta'ala pada Musa, siapa yang minta kepadaku dalam keadaan dia tahu yang sungguh-sungguh memberi ataupun yang tidak memberi itu hanya Allah. Yang berkuasa memberi atau tidak itu cuma Allah, maka akan aku berikan apa yang dia nak dan bersamanya dengan keampunanku. Kata bila kita yakin sungguh-sungguh kuasa memberi dan tidak memberi ini ialah hak mutlak Allah, bukan hak manusia. Jangan sesekali kita tengok manusia ada kuasa untuk menghalang sesuatu kepada kita atau memberi sesuatu pada kita. Itu hak Allah mutlak. Siapa ketika mana meminta kepadaku sesuatu dan dia mengetahui kuasa memberi itu hanya Allah, maka akan kuberikan kepadanya bersamanya dengan keampunan. Sebab itu kita diajar minta dengan Allah segala hajat dunia dan akhirat kita. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Liyas'ala ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta yas'ala shis'a na'lihi idzan qata'a. Setiap orang daripada kamu minta apa saja dari Allah. Walaupun tali selipernya yang putus, minta dengan aku. Tali seliper putus, minta dengan Allah. Ya Allah, biarlah sambung balik tadi ni. Biarlah dibaiki balik. Biarlah dipermudahkannya. Dan apa sahaja. Bahkan Nabi Allah Musa AS pernah satu hari dia kata, ya Allah, saya ni kadang-kadang ada benda dunia saya nak. Kata walau sehebat mana pun hubungan kita dengan Allah Ta'ala, sebab kita duduk kat dunia ada keperluan kita. Kita nak isteri, kita nak anak. Kadang isteri pula kita nak spesifikasi tertentu, nak lawa. Kita nak yang tinggi lampai. Tapi malu nak sebut, kita sebut, ya Allah kurniakan aku isteri solihah. Tapi dalam kurungan yang kurus lampai dalam kurungan. Itu tak disebut. Dalam kurungan umur kalau boleh 18 tahun. Jangan 80 tahun. Solihah juga 80 tahun. Kita macam nak spesifikasi, nak spesifik tu macam segan. Boleh ke Ustaz doa? Jadi saya minta, ya Allah kurniakan aku isteri solihah. Atau kurniakan aku suami soleh. Tapi nak sebut, yalah kalau suami umur 80 pun soleh juga. Tok Bilal boleh. Tapi 80 buat halau nyamuk je lah. Jadi kita nak spesifik. Kalau kita kata, ya Allah aku nak suami soleh, umur 15 ke, umur 15, sangat 15, umur 25, umur 28. Kita ni umur 40. Yang perempuan doa ni umur 40. Tapi nak minta malu. Tidak ada malu dalam permintaan dengan Allah. Minta lah. Ya Allah aku nak suami umur 25, umur 26 yang boleh tolong aku buat kerja-kerja dan sebagainya. Ataupun doa, ya Allah aku mohon suami yang rajin potong rumput. Sebab rumah dia halaman banyak rumput banyak. Ni kalau dapat suami malas potong rumput, jadi hutang rumah dia ni. Bertukar rumah hutan jadi dia. Minta. Kita minta spesifik.
Kena pula suami suka makan. Allah. Nak isi solihah tapi tak pandai masak, rebah kita. Kebuluh kita. Yang setengah suami dia memang suka makan rumah betul. Doa, ya Allah, aku nak isi solihah yang pandai masak. Kalau boleh masak 3 rasa pandai, 4 rasa pandai. Jangan masak tak berasa apa-apa, jangan. Memang solihah tapi tak berasa apa. Jadi goyang juga solihah tu. Jadi kadang-kadang tuan-tuan, kita selalu benda banyak dalam kurungan tu kita tak cakap. Kita cuma sebut satu, ya Allah, nak rumah yang lapang, rumah yang baik. Dalam kurungan nak banglo 8 tingkat, sebutlah. Ya Allah, aku nak istana di dunia dan juga istana di akhirat. Dia minta, ya Allah, nak rumah luas sikit. Luas sikit tu dalam kurungan tu apa? Dia nak sebut tu dia malu. Kalau boleh buka tu 50, 100. Macam tu. Itu macam rumah pejabat tu 100. Nak luas. Minta. Allahumma rzuqni baitan wasi'atan. Ya Allah, aku mohon rumah yang besar. Tasa'u kulla a'ilati, yang boleh memenuhi keperluan seluruh keluarga aku. Biar rumah kita ada 18 bilik. 18 bilik tetamu nak datang ke apa tu. Keluarga nak datang, mari sini semua. Kita tak kisah. Kan itu, satu hari Nabi Allah Musa dia terfikir dia pun nak ajak dunia. Tapi dia ni Nabi. Apakah dia boleh doa dunia atau tidak? Lalu kata Musa dalam munajatnya, wahai Tuhan, innahu la ya'ridu li al-hajatu minad dunya fa astahyi an as'alaka. Ya Allah, kadang-kadang datang keperluan duniaku tapi aku malu nak minta. Maka Allah berfirman kepada Musa, salni hatta milhi ajinika wa ulfi himarika. Minta, wahai Musa. Walaupun kamu nak garam untuk kamu adung gandum kamu atau makanan binatang ternakan kamu. Ni kalau kamu nak adung tepung, garam tak ada, minta dengan aku. Sebab tu seorang tabi'in yang terkenal, namanya Urwah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata, inni as'alullaha fi salati hatta as'alahu al-milha ila ahli. Aku berdoa kepada Allah dalam solatku sehingga aku meminta garam untuk keluargaku. Maksudnya doa pada Allah, ya Allah, berilah garam untuk keluargaku. Murahkan rezeki garam dia. Perbanyakkan garam. Minta. Sebab bila buat roti, yang penting tu garam. Kalau roti tawar tak sedap. Roti kena masing sikit. Maka garam tu amat penting. Maka minta. Jadi tuan-tuan, kita nak ubah cara kita berfikir. Dan bagaimana kita nak mula jarakkan diri kita dengan pergantungan dengan manusia. Pengaduan dengan manusia. Sebab kadang-kadang kita dengan Allah mengadu yang kita kira yang penting-penting, yang besar-besar lah. Walau hal kecil ini mengganggu kehidupan kita. Hal-hal kecil, jirang sebelah bising. Misalnya, hal kecil adik-beradik kita yang suka buat masalah. Atau hal kecil kita kadang, Ustaz saya sabar je lah. Walau kita boleh berdoa. Kita berdoa. Kita kalau kita tanya awak ni doa apa? Doa apa? Ternyata yang didoa itu sesuatu yang dia tak lalui benda itu. Maksudnya, ya Allah, aku nak syurga. Betul. Kita tak kata tak bagus, itulah bagus. Ya Allah, nak angkat ampunan. Ya, bagus. Tapi yang selalu perjalanan kita ni, pergi kerja jam, tak nak doa ke biar jangan jam. Ataupun waktu atas jalan raya jadi panas selalu. Panas, nak gaduh. Ada je kenderaan lain yang menjadikan kita di panas barat. Maka kita kena doa. Dan doa ini diajar oleh Nabi. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada pemandangan yang tak elok. Benda-benda yang menyukarkan musafir aku. Yang menyakitkan mata aku kalau tengok. Tu boleh kita doa, alhamdulillah. Jalan kita kanan je. Kanan je. Tak ada orang sekat kita. Tak ada kita tengok sesuatu yang kita benci. Yang kita marah. Sebab emosi kita atas jalan raya tinggi. Maka doa pada Allah. Kita duduk atas jalan raya rasa nak berbalah dengan orang. Rasa nak marah orang. Habis nenek tua kita nak marah pakcik tua. Nak marah belaka. Ya, dia buat kereta lambat ni tak reti duduk kat rumah. Buat menyibuk tengah jalan. Padahal dia pun ada hajat juga. Ni budak-budak ni baru dapat lesen ke apa. Sigena pun tak pandai. Duduk maki dalam kereta. Setiap kali kita naik kereta jadi jahat kita. Zikir hilang.
Istighfar, marah, laknat, semua keluar. Tuan-tuan, benda ni tak elok untuk kita. Tak elok untuk kita. Kita pun doa pada Allah, ya Allah, berilah aku jadi orang baik waktu menjadi pemandu, waktu melakukan perjalanan dan sebagainya. Benda-benda tu tuan-tuan, yang saya katakan, ramai kalangan kita yang duduk lalu hari-hari ni, dia tak doa. Dia doa sesuatu yang akan datang, yang dia lalu hari-hari. Kalau dia meniaga pelanggan-pelanggan yang buruk perangai dan sebagainya, pelanggan yang datang mungkin tak menguntungkan dia, yalah cakap 4 jam, minum segelas air, tak untung kita. Kipas pusing, aircon jalan, dia minum air duduk 4 jam. Boleh pelanggan macam ini boleh tutup kedai kita. Lalu kita doa pada Allah, biar kita dapat bukan pelanggan-pelanggan yang buang masa dalam kedai kita. Biar kita dapat pelanggan-pelanggan yang pemurah di kedai kita, yang pemurah. Duduk dia order semua makanan kita, order semua. Lepas tu dia terfikir, keluarga aku pun tak makan. Dia bungkus dengan keluarga dia. Dia pun tengok, jiran sebelah pun tak makan. Jiran-jiran diri dia bungkus semua. Dia seorang masuk, kita dah untung sehari tu, cukup. Tak payah masuk orang kedua. Seolah-olah begitu. Doa. Tapi yang saya katakan, kebanyakan kita dalam perjalanan hidup dia yang seharian dia lalu jumpa, tengok, dia tak doa benda tu supaya selesai. Yang dia doa yang jauh-jauh. Ya Allah, bila anak aku berjaya jadi engineer, arkitek, yang jauh-jauh tu. Lambat lagi 20 tahun lagi. Dan doa, ya Allah, berilah anak-anak aku ni semuanya cemerlang dalam peperiksaan. Peperiksaan lagi 5 tahun. Yang dia lalu sekarang, ya anak dia buang sampah, malas. Ya anaknya suka bergaduh sama-sama dia. Ya anaknya payah bangun subuh. Yang tiap-tiap hari, kenapa tak doa yang tu? Dan kita setiap hari ada benda kita boleh mengadu pada Allah. Bukan banyak sebenarnya. Ini yang menjadikan pengaduan kita, doa kita tu panjang. Sebab tu tuan-tuan penting, bila mana kita melihat Allah penyelesai kepada seluruh masalah kita. Tapi aneh, kita tetap nampak manusia selesai masalah kita. Manusia. Kalau ada sesuatu yang kita lalui dalam kehidupan ini menyukarkan, kita kata tak apalah, kita dah buat diam je lah. Diam. Doa pada Allah. Kadang-kadang isteri nak balik kampung, suami tak terbuka hati nak balik kampung. Doa pada Allah, ya Allah, kau bukalah pintu hati suami supaya dapat balik kampung. Ya, kalau dapat tu suami kata, jomlah kita balik kampung. Berapa hari bang? Bukan berapa hari tu menetap sana terus. Berkat kita doa terus, suami tukar kampung. Tapi kadang-kadang kita tak nampak. Lalu kita pun terbeban dengan masalah yang kita tak doa pada Allah. Bila kita doa pada Allah, kalaupun Allah tak beri segera macam kita nak, tapi Allah meringankan kehendak kita itu. Kita tuan-tuan kadang-kadang bila kita nak sesuatu, datang meroyang dia. Meroyang maksudnya nak sungguh-sungguh lah. Meroyang. Tapi kita tak reti doa pada Allah. Tak pandai dan tak mungkin tak berdoa. Doa pada Allah. Maka sebelum Allah beri benda tu, Allah hilangkan meroyang kita tu dulu. Supaya kita nampak yang kita nak ni benda biasa je. Taklah teruk hebat sangat. Biasa-biasa. Ya, ada orang bila dia nak kahwin dengan seorang, meroyang dia. Boleh gila dia. Dia gila bayang ni. Tak edit ni. Dia tengok pun dah macam lupa dah benda lain, melainkan dia nampak orang yang dia suka ni. Baik lelaki, baik perempuan. Doa pada Allah. Maka bila dia doa pada Allah, yang pertama Allah hilangkan meroyang dia tu. Dia tenang. Dia tengok orang yang dia nak tadi tenang, dia taklah meroyang, tenang. Dia boleh berfikir dengan waras, dia boleh bertindak dengan baik. Tak menampakkan keaiban dia. Kadang-kadang bila kita nak sesuatu hal duniawi, nampak sangat aib. Orang nampak ni memang macam kebulu sangat ke apa ni. Cara dia nak tadi, dek kerana dia lupa untuk berdoa kepada Allah. Maka bila sesuatu yang kita nak dalam hal duniawi, kadang-kadang tuan-tuan kita nak kereta besar lah. Nak sayaratan murihatan. Saya nak kereta besar, sariatan, laju. Spesifik lah agak-agak nak kereta apa. Doa pada Allah. Tapi kita cerita ke kawan je. Kita tak cerita ke Tuhan. Ya Allah tahu. Tapi nak tunjuk sejauh mana kita percaya pada Allah dalam pengaduan. Sebenarnya doa ini ialah kepercayaan kita pada Allah. Doa ini ialah kepercayaan kita pada Allah yang akan memakbulkan. Dan doa ini menunjukkan
Pergantungan kita pada Allah yang akan memenuhi setiap apa yang kita nak. Tentang doa ni punya 1001 perkara berkait kita dengan Allah. Tapi kalau kita banyak mengadu ke orang, kadang-kadang hal rumah tangga kita mengadu ke orang banyak pada mengadu pada Allah, tu tak selesai. Dia jadi makin teruk. Kadang-kadang keperluan kita banyak mengadu pada orang berbanding mengadu pada Allah. Akhirnya kita terhina. Nampak macam kebuluh isi kita ni. Kita biar semua benda dunia dan ukhrawi kita, kita mengadu pada Allah. Tapi janganlah duk minta dunia sampai lupa akhirat. Kita nak minta dunia yang bantu kita untuk akhirat. Saya nak benda-benda ni semua untuk bantu saya akhirat. Kalau saya doa minta duit banyak, untuk bantu akhirat saya. Untuk bantu akhirat saya. Kalau saya minta rumah besar, untuk bantu akhirat saya. Kalau saya minta kereta laju, untuk bantu akhirat saya. Kalau saya minta anak-anak ramai, untuk bantu akhirat saya. Kalau saya minta isteri-isteri yang cantik, misalnya, atau suami-suami yang baik, untuk bantu akhirat saya. Maka itu tujuan dia. Supaya kalau seorang wanita bila minta suami yang soleh, yang cantik dan sebagainya, dia tak pandang lagi lelaki lain. Sebab kecantikan itu semua ada pada suami dia. Kesolehan ada pada suaminya. Kerajinan ada pada suami dia. Kerana dia doa pada Allah. Dan lelaki ni pun sama. Dia tak perlu tengok perempuan lain. Kenapa dia minta sifat-sifat itu ada pada isteri. Dia doa pada Allah. Kadang-kadang Ustaz saya 5-6 tahun dah kahwin, nampak bini dah tak lawa Ustaz. Tu nak gaduh tiap-tiap hari sebab nampak tak lawa. Kenapa kita doa pada Allah? Biar kita nampak isteri kita lawa. Sebab saya ni tak bernafsu dengan bini. Tapi dengan orang lain ada nafsu. Dengan orang lain ada karen. Dengan isteri ni macam blackout Ustaz. Blackout. Macam tak ada karen. Doa pada Allah. Ya Allah, bila syahwatku tidak berfungsi melainkan pada isteri aku. Biar dengan orang lain tuan-tuan, biar macam mati pucuk pun tak apa. Tetapi untuk isteri kita, lelaki yang baik. Memenuhi keperluan dia. Untuk suami kita, isteri yang baik memenuhi keperluannya. Doa biar kita tak cenderung untuk buat maksiat. Ketika mana kita nak minta hal-hal duniawi ini. Dalam satu doa Nabi Allah Yaqub, Nabi Allah Daud AS. Daud AS dia pernah berdoa, Ya Allah, kata dia, sekiranya engkau mendapati aku tidak duduk dalam majlisinmu, tidak duduk dalam majlis orang-orang yang ingat padamu, dan aku cenderung kepada majlis yang melalaikan, engkau patahkan kaki aku. Sebab kaki ini ialah nikmat yang kau berikan pada aku. Nikmat kamu punya. Kita lihat bagaimana doa Nabi Daud. Kita nak relate dengan kita ni. Kalau boleh biar dengan perempuan lain kita tengok tu macam kita sebut macam kita tengok kayu je, tak ada apa-apa. Isteri bersama kita doa bagi isteri, jangan tengok lelaki lain macam ada apa. Tengok suami kita je. Biar nampak lawa sentiasa suami kita. Nampak hak setiap masa. Suami pun sama. Tengok isteri je cantik. Jangan lepas tu duduk rumah pula, tak pergi kuliah pula. Si saya nampak lawa sangat Ustaz. Lepas Ustaz doa macam tu, saya kurang sikit kuliah Ustaz. Nampak isteri tiap hari lawa. Tentu maksudnya membantu akhirat kita supaya jangan buat maksiat. Sebab tu kita buat doa Nabi Daud. Ya Allah, kalau kaki aku ni melangkah tempat orang lalai padamu, Ya Allah, kau patahkan kaki aku. Patahkan kaki aku. Sebab ini nikmat. Tetapi kita tak nak guna nikmat Allah dan buat benda haram. Sebab tu kalau saya sebut masalah rumah tangga, yang suami nampak bini tak lawa, bini pun nampak suami tak gantang. Kita pun tengok anak kita macam tak bagus, tengok anak orang lain bagus. Kita pun tengok kereta orang lain bagus, kereta kita tak bagus. Semua nikmat orang lain bagus, nikmat kita tak bagus. Maka ubah dengan doa. Ya Allah, bila apa yang aku lihat depan mata aku lebih aku suka daripada apa yang tidak aku miliki. Biar kita tengok rumah kita selawa-lawa rumah lebih lawa daripada hotel 7 bintang. Biar bila kita naik kenderaan kita rasa nikmat. Ya Allah, bila aku naik kenderaan rasa nikmat. Senyum macam kita mula-mula beli kereta baru. Kan senyum dia sebab kereta baru. Biar isteri kita bersama kita boleh senyum. Ya Allah, janganlah ada ataupun biarlah aku sentiasa cenderung untuk senyum pada isteri aku. Ini dengan perempuan lain senyum, dengan bini payah senyum. Tak senyum dia. Marah je semacam. Sebab apa? Dia tak doa pada Allah. Dia tak sedar yang hari yang dia lalu tu dia tak minta dengan Allah. Dia minta yang ke depan. Dia minta yang akan datang. Yang hari yang dia lalu dengan isteri dia, dengan suami dia, dengan anak dia, dengan jirang dia, dengan majikan dia, dengan rakan sekerja dia,
dengan jalan rayanya, dengan pertanian dia, dengan peladangan dia, dengan ikan dia. Semua benda ni dia lupa doa sungguh-sungguh pada Allah. Ya Allah, aku nak ikan besar, ya Allah. Biar catat rekod dunia. Doa, apa salahnya? Tak ada benda yang besar di sisi Allah. Tak ada benda mustahil di sisi Allah. Sebab kita tak kenal Allah, kita pun letak benda kecil-kecil je. Walau Allah boleh beri lebih pada tu. Dan ya Allah, biar aku hari ni dapat ikan banyak. Dan jangan pernah putus asa. Sebab tanda bila Allah nak beri kita, Allah jadikan kita tak pernah berhenti angkat tangan. Tanda bila Allah nak beri pada kita, kita tak pernah berhenti angkat tangan. Dan kita tak pernah jemu minta dengan Allah SWT. Okay, kita dapat ikan besar, dapat ni, dapat semua benda dapat. Doa itu penting. Doa bukan sekadar ibadat yang bersifat khususi. Lepas sembahyang, dalam kunut, dalam sembahyang, yang bersifat khususi. Doa itu ialah cara hidup kita dengan Allah. Sebagaimana tuan-tuan jadikan setiap pengaduan dengan orang ni cara hidup kita. Jumpa kawan, semalam saya jumpa kawan. Jumpa je kawan semalam, pergi bank. Jumpa je kawan, setiap hari kita ada pengaduan. Semalam ada jumpa seorang member lama 20 tahun, tak jumpa. Kita jumpa je kawan kita, apa kita buat? Kita cerita apa kita buat. Apa yang kita lalui dalam hidup kita. Semalam makan sup, sedap sup tu. Tempat tu dijual sup, sedap sungguh. Tapi bila kita bersama dengan Allah, kita tak mengadu semua tu. Kita tak beritahu apa yang patut kita beritahu. Baik, kalau orang kata Ustaz kan, kadang-kadang ada setengah ulama kata jangan minta hal dunia, minta hal akhirat je. Ada, kita baca kisah Salim bin Abdullah bin Umar ketika mana dia berhadapan dengan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Hisham tengok dia dari jauh. Maka Hisham kata, Tuan Syekh ada apa-apa nak ke dalam masjid Nabawi? Kata Salim, diam, ini rumah Allah. Ini rumah Allah, jangan minta dunia. Maka Hisham bin Abdul Malik tunggu dia keluar daripada masjid Nabawi. Waktu dia keluar, dia kata, Tuan Syekh, nak ulang balik permintaan. Tuan Syekh ada hajat apa-apa? Lalu kata Salim, aku dengan pemilik dunia pun aku tak minta apa-apa. Apatah dengan bukan pemilik dunia, buat apa aku minta? Baik, ada setengah ulama tidak cenderung minta hal dunia. Bahkan mereka menyatakan mereka malu minta benda tu. Bagaimana kita nak taufikkan dengan hadis-hadis yang kita dah baca? Yang Nabi kata, minta walaupun tali selipar kamu putus. Dan kisah Nabi Allah Musa. Dan juga hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tak ada masalah pun. Tiba-tiba kadang-kadang kita dengar cerita ulama yang malu minta hal duniawi. Malu. Yang penting kita cuma minta keampunan. Nanti kita dapat semua. Minta je keampunan, kita akan dapat semua. Ya. Benda tu memang kita tak nafikan. Minta keampunan, kita akan dapat semua. Tapi jiwa kita ni tuan-tuan, dia ni tak boleh sabar. Sehingga kita perlu memintanya juga. Umpama begini. Tuan-tuan, mana tuan-tuan nak? Tuan-tuan nak kenyang ke nak makan? Nak kenyang atau nak makan? Okay, tujuan kita makan, nak kenyang. Tapi kita tak payah makan, tapi kita kenyang. Mana nak? Mana kita pilih? Natijah sama, kenyang. Tapi jiwa kita manusia, tuan-tuan sekalian, kita seperti kena makan juga. Makan itu sebahagian keseronokan kita. Sebahagian keseronokan kita. Kita nak mencapai sesuatu dengan seronok jiwa ni. Tuan-tuan, ginilah. Kita makan dalam tempurung, makan dengan pinggang besar putih. Ada beza tak? Ya, ada beza. Saat ni pinggang besar, ni tempurung. Tapi awak makan tak pinggang tu? Kita tak makan pinggang, letak makanan je. Sama juga, saya pun tak makan tempurung tu. Saya cuma ambil makanan je. Tapi jiwa kita tuan-tuan, bila tengok pinggang tu, lain selera kita. Kehendak kita lain rasanya. Maka Allah Ta'ala mengetahui itulah lemah kita kat situ. Ada orang kuat. Ada orang kuat, just minta keampunan, dia pun dapat. Tapi ramai yang lemah. Maka Allah Ta'ala ajar kita doa-doa seumpama ini. Dan kata ulama, yang kedua, pengharmonian hadis-hadis ataupun amalan pada salafus soleh yang sebahagian tak nak minta dunia, sebahagian minta. Sebagaimana kita baca kisah Urwah bin Zubair ini sezaman dengan Salim bin Abdullah bin Umar, sama-sama para salaf yang hebat. Dia kata, aku garang pun minta dengan Allah dan solat. Maka kata ulama, maksudnya ialah
Orang yang minta semua macam dunia, tapi dia lupa untuk minta akhirat. Maka itulah yang dilarang. Sebab itu datang pengharmoniannya daripada doa yang Allah ajar dalam Quran. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan di kalangan mereka ada yang berdoa, ya Allah, kurniakan kebaikan dunia pada kami, kebaikan akhirat pada kami, dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Maka ini doa yang sempurna. Dunia kita nak, akhirat kita nak, dan pemeliharaan daripada neraka kita nak. Jadi walhasil daripada perbahasan minta dengan Allah, ialah mintalah benda kecil atau besar, tapi jangan lupa akhiratnya. Bahkan Syekh Abdul Qadir menyebut ia membantu akhirat kita. Kalau saya minta hari ni saya nak kaya dengan spesifik tertentu, untuk saya kuatkan akhirat saya. Saya menjadi Muslim yang kuat, peribadi yang hebat. Saya nak bina masjid sebesar-besar masjid, secanggih-canggih masjid. Dia memudahkan orang bila masuk masjid. Mudah. Situ dia boleh minum air, dia boleh makan, percuma semua dengan kekayaan saya ada. Supaya orang lebih suka untuk datang masjid. Semua kemudahan dia. Saya buat perpustakaan ada, tempat jaga anak ada, yang nak pergi masjid bawa anak-anak boleh. Kita ada babysitter kita. Saya siap semua benda ni. Yang mungkin nak ke masjid tapi sama-sama nak makan tak apa. Kita ada makanan free kat masjid tu. Awak boleh makan. Kita ada goodiesnya, kita ada sekian-sekian. Dengan duit saya ada, saya nak buat macam tu. Artinya kemudahan-kemudahan kita nak beri. Jadi, kalau kita minta dunia dengan cara tu, tak salah apa pun. Walaupun sedetail mana pun dunia kita minta. Detail kita minta dunia, tak salah apa-apa. Maka ini daripada perbahasan minta dengan Allah SWT. Lepas Syekh menyebut keperluan dunia kita minta dengan Allah, maka beliau pun menyebut tentang orang yang benar-benar mengesakan Allah, benar-benar mentauhidkan Allah. Dia ada kekuatan sehingga dia tidak melihat pergantungannya, ingatannya pada orang-orang sekeliling dia. Dia cuma lihat Allah. Tidak isterinya, tidak suaminya, tidak anak-anaknya, tidak kawan-kawannya, tidak selain daripada Allah. Pergantungannya kuat kepada Allah. Kadang kita fikir nanti kalau aku mati siapa nak salat jenazah? Tak, urusan Allah itu. Kadang-kadang kita fikir nanti kalau kita mati siapa jaga anak bini kita? Itu urusan Allah. Bila Allah matikan kita, Allah dah melengkapkan segala urusannya. Urusan orang mati. Oleh kerana itu, bila seorang tu benar tauhidnya pada Allah, kuat pergantungan dengan Allah, akan penyelesaiannya pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita just buat benda yang Allah dah suruh ni. Maka yang lain daripada itu ialah pemeliharaan Allah. Sebenarnya semua benda dalam pemeliharaan Allah, tapi macam saya sebut tadi, hawa nafsu kita ni, kalau tak simpan duit rasa macam tak ada masa depan. Kita rasa begitu. Kalau tak beli aset, rasa nanti sukakan anak-anak kita. Iaitu ikhtiar yang Allah suruh. Tetapi hakikat pemeliharaan itu datang dari Allah. Kita dah buat apa yang kita mampu, maka pemeliharaan Allah datang dengan sempurna kepada setiap hamba-hambanya. Kemudian Syekh menyebut yang ketiga. Wahai orang yang nampak harta je dalam hidup. Ingat, harta itu ialah sesuatu yang diwarisi. Sebelum kamu dapat duit ni, duit itu duit orang punya. Kemudian sampai ke tangan kamu. Sebelum kamu dapat harta ni orang punya. Tuan-tuan, sesuatu dinamakan duit kerana dia bertukar tangan. Tuan-tuan ada RM1. Dia mula bergerak bertukar tangan. Kita pergi pada penjual sayur pergi pada tukang restoran bagi sekian-sekian, pusing. Semua duit ni dia akan bergerak untuk menunjukkan tak ada seorang pun pemiliknya. Esok saya tak gerak duit saya simpan. Baik, dia akan bergerak nanti. Kita pun mati, dia bergerak melepas agihan pusaka. Yang namanya wang, yang namanya mata wang, dia akan sentiasa bergerak, berpusing. Untuk memberi manfaat pada manusia. Lalu kata Syekh Abdul Qadir, harta yang kamu tengok, duit yang ada di tangan kamu, itu bukan milik kamu. Itu rampasan yang diberikan pada kamu. Apa maksud istilah rampasan yang diberikan kepada kamu? Manusia nak atau tak nak, duit itu akan diambil daripada dia. Berlaku kematian. Berlakulah perkara yang menjadikan harta itu berpindah.
Akhir dulu tanah ni orang ni punya, hari ni orang ni punya. Esok lusa orang ni pula punya, orang ni punya. Tanah yang kita duduk barangkali berpuluh nama dah ada. Rumah yang kita duduk barangkali berpuluh nama. Duit yang kita pegang tu barangkali sudah beribu tangan bertukar sebelum sampai kat kita. Kemudian nanti bertukar lagi. Begitu pusingan hidup kita. Jadi wang ringgit kita tuan-tuan bukanlah keutamaan kita. Bukan keutamaan. Tetapi kita nak gunakan benda tu membantu kita mentaati Allah. Bukan untuk kita sembah duit. Kita tak nak sembah duit. Macam mana sembah duit? Dalam hadis Nabi SAW menyebut ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa abdul qatifah. Celakalah hamba pada duit. Duit dinar emas. Celakalah hamba kepada duit perak. Celakalah pada hamba pada makanan. Celakalah pada hamba pada pakaian. Nabi sebut 4 jenis perhambaan pada mata benda. Pertama emas, kedua perak. Dengan bahasa mudahnya duit. Sebab nilai wang pada kekukuhan emas dan juga perak. Sebab tu kita tahu bahawa Amerika Syarikat sebagai contoh negara yang paling banyak menyimpan emas untuk menstabilkan keadaan duitnya. Bahkan setiap negara cuba melombong emas maksimum mungkin untuk disimpan sebagai rizat mereka. Yang penting untuk disimpan sebagai kewangan yang akan jaga ekonomi mereka. China oleh kerana nak menandingi Amerika Syarikat mencari seupayanya lombong-lombong emas baru. Rusia juga begitu. Sehingga setiap lombong sampai berkilometer dalamnya. Dikorek dan dikorek. Baik, Nabi kata, celaka orang yang jadi hamba pada duit. Dinar ataupun perak. Dan celaka pada orang jadi hamba makanan. Hari ni tuan-tuan kita tengok makanan. Makin orang tu kaya, maka cara hidangannya berbeza. Mungkin satu hari hidangannya mencecah ratus ribu, even juta. Satu hidangan berjuta. Ni ada satu arak dia orang minum. Sebotol harga dia 1.5 USD. Juta. 1.5 juta USD. Jadi kau convert duit macam 4-5 juta. Ni harga arak ni. Ini pula harga stik yang paling termahal di dunia. Berapa ratus ribu. Maka kata Allah, celaka hamba makanan. Pakaian pula. Pakaian pula. Ni quarter fashion. Baik Itali, baik Perancis. Sehingga pernah satu ketika tokeh kepada fashion pakaian menjadi orang paling terkaya di dunia. Mengalahkan yang lain. Untuk berapa bulan. Kaya dia. Dia pakaian pula jadi mahal. Tudung yang kita pakai bagi perempuan, payah dah nak cari RM5, RM10. Akhirnya orang cari tudung yang harga RM75,000. Harga RM100,000. Beli. Ni special edition. Orang beli. Baik, tak salah dia nak beli tudung mahal. Tapi bila Nabi sebut, celaka hamba pada pakaian. Maknanya orang yang hidupnya nak benda tu sampai alpakan perintah-perintah Allah. Dia hamba ni maksudnya bila dia ketepikan halal haram, ketepikan perintah Allah. Kalau dia makan mahal tapi dia tak ketepi benda tu, maka kita tak panggil hamba makanan. Hamba makanan dek kerana dia nak makan je benda tu sampai tak keluar zakat. Sampai tak nak derma pakai miskin. Sampai dia abaikan nafkah yang wajib kepada orang di bawahannya. Maka itu kita baru panggil hamba. Hamba ni tuan-tuan bila dia langgar perintah Allah dan dia buat benda tu, dia jadi hamba. Tapi kalau kita tak langgar apa-apa, saya tak langgar apa-apa perintah Allah tapi saya nak beli pakaian mahal. Baju saya harga RM17,000, RM20,000. Itu terpulang. Itu kelapangan rezeki kamu. Dan kita tak boleh mencela. Dia orang duit banyak. Dia tak abaikan apa pun. Zakat dia keluar. Kadang orang kaya tuan-tuan, bila dia keluar zakat je, kita dah tak boleh cela dia. Dengan apa yang dia belanjakan. Sebab dia tidak menzalim, dia telah memberi hak harta dia. Kalau dia dah keluar zakat, sedekah pula, lagilah kita tak boleh kata apa kat dia. Dia nak beli kereta besar ke rumah besar, tak ada celaan bagi dia. Sebab Allah sebut dalam Quran. Kul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minal rizq. Katakan, siapa yang berani mengharamkan segala perhiasan dunia yang Allah keluarkan, segala kebaikan yang Allah berikan, ia memang milik hamba-hamba yang bertakwa pada Allah. Siapa berani mengharamkan? Waktu ada seorang ulama berdebat dengan seorang ulama sufi. Dua-dua ni sufi, tapi berlaku perdebatan.
Yang ulama ni dia pakai pakaian dia mahal pada khalifah. Jubah dia pakai lebih mahal daripada jubah khalifah ketika itu. Lalu ada seorang sahabat dia tegur. Dia tegur, zuhudlah sikit baju tu. Belilah murah-murah. Dia ni memang ulama kaya. Kaya. Warisan harta kira antara, kalau kita sebut ini multi-millionaire. Lalu dia pun baca ayat. Dia kata, kamu tak baca Quran ke? Kul man harrama zinatallah. Siapa yang berani mengharamkan perhiasan yang Allah ciptakan untuk hamba-hambanya? Ini perhiasan. Yang tercelanya tuan-tuan, bila dia beli yang mahal zakat tak keluar. Itu memang tercela. Automatik. Dicela oleh syarak. Tapi kalau dia keluarkan zakat, tambahan pula, dia sedekah pula pada orang, maka dia tak boleh dicela apa pun. Dia nak beli kereta ke rumah, itu rezeki dia. Kita pun kalau ada rezeki macam tu, buat macam tu juga. Kadang-kadang orang ni sakit hati sebab dia tak ada. Dia pun lebih sudu pada kuah. Kita tuan-tuan nak cela sesuatu, biarlah berkait dengan syarak. Syarak kata ni tak boleh, okay, kita cela. Awak punya kereta mahal tapi zakat tak keluar, saya akan cela dia. Tapi kalau dia tunaikan segala kewajiban harta benda dia, maka tiada celaan dengan apa yang dibelanjakan, selagi mana tidak haram. Selagi mana tidak haram. Ada ulama yang saya kata cenderung untuk memilih pakaian, makanan yang baik-baik. Maka itu perkara biasa, tak salah. Kita baca kisah Lais bin Sa'ad. Dia kalau hantar pada Imam Malik makanan, kurma yang terbaik di Madinah letak dalam dulang. Bawah kurma tu berkeping-keping duit emas. Kadang 10,000, kadang 1,000 keping duit emas. Hantar. Imam Malik tengok atas buah kurma, bawah duit. Itu kisah ulama bernama Lais bin Sa'ad. Imam besar di Mesir. Syekh besar di Mesir. Yang pernah disebut oleh Imam Syafi'i, Lais lebih alim pada Imam Malik. Melainkan anak muridnya tak popularkan dia. Dia ada tok guru, dia ni alim, tapi anak murid tak reti popularkan. Ada tok guru ni, dia alim dan anak murid dia pandai popularkan dia. Populariti ni ke satu kaedah. Maka Les ni dia bukan jenis orang yang suka glamour. Ataupun anak murid pun tak suka glamourkan tok guru dia. Jadi di sini tak salah apa-apa. Jadi bila kita sebut tentang hamba duit, hamba makanan, hamba pakaian, orang-orang yang dengan untuk memiliki benda ni, datang sombong dia, maka dia hamba. Datang penghinaannya pada manusia, maka ini namanya hamba. Ini hamba pada mata benda tadi. Dan datang pengabaiannya daripada hak-hak Allah. Pengabaian hak-hak makhluk. Maka ini namanya hamba kepada duit. Hamba kepada pakaian. Hamba kepada makanan. Yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Maka Syekh Abdul Qadir ingatkan kita. Duit kita dapat tuan-tuan, bantu kita untuk ingat Allah. Sebab itu disebut dalam hadis. Ni'mal malus salih lirajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik itu dia berada di tangan orang baik. Tentang bayangkan harta tu kalau ada di tangan orang jahat, dia buat semua pusat maksiat. Habis kita nak tak nak terpaksa lalu tempat dia. Tapi kalau harta di tangan orang baik, ni dia buat kondo. Dia ni kontraktor buat kondo besar. Dalam kondo tu dia boleh buat masjid dalam tu. Dan kalau tuan-tuan perhati ada kondo-kondo. Ni jenis yang buat ni pun orang kafir. Dia pun tak fikir masjid surau tu. Dia kira semua orang mati dalam bilik masing-masing. Ni yang buat kondo tak fikir agama ni. Tapi orang yang beriman, bila dia buat kondominium, maka dia fikir bagaimana nak bentuk masyarakat, dia pun buat masjid dalam tu. Minta kebenaran untuk solat Jumaat. Ke masyarakat berkumpul bersatu dengan rumah Allah. Maka ini kan kontraktor dia orang beriman. Kontraktor orang bertakwa. Tuan-tuan kalau syarikat bina rumah tu orang kafir. Dia buat rumah, gada, surau pun tak ada. Ini semua nak suruh mati dalam rumah belaka ni. Tak ada surau, kita pun tak dengar azan. Memang nampak mewah, gada, peraturan macam-macam. Ini kita tahu ini mesti pemaju ni kafir. Maka cara dibuat rumah macam tu. Cuba pemaju Islam pula. Bila dia buat rumah gada dan sebagainya, dia pun buat satu surau masjid. Untuk orang ni jangan lupa Allah. Ini bila dia duit banyak. Bila pemaju tu Muslim, cara dia bina rumah pun kita dah tahu macam mana. Kalau pemaju tu kafir, kita pun dah tahu cara dia bina rumah. Ni kita orang Islam duit banyak. Kita buat hotel. Masya Allah, surau hotel besar. Surau hotel besar.
bila kita buat Menara Merdeka. Soal dekat Kuala Lumpur, Menara Merdeka. Tinggi 118 tingkat. Kos dia 5 bilion, mungkin naik 7 bilion. Dalam tu tuan-tuan ada surau dia buat masjid yang boleh muat 3,000 jemaah. Sebab yang bina bangunan tertinggi itu orang Islam. Kita fikirlah dia nak buat dalam Menara Merdeka di Kuala Lumpur tadi, masjid yang boleh muat 3,000 jemaah. Kalau orang kafir ada dipikir macam tu nak buat masjid 3,000 jemaah. Dia buat surau bawah tangga. Tak betul hotel-hotel orang kafir buat. Setengah mereka buat surau bawah tangga. Kita nak cari surau mana? Saya pergi satu hotel. Bila dia mesyuarat sikit-sikit. Cari surau. Dia kata bawah. So, betul bawah tangga betul. Cari je surau bawah tangga. Tak berapa kita katakan tak mesra. Saya pergi satu tempat jual komputer di Kuala Lumpur. Kenal lah orang KL tahulah ni. Beli barang-barang. Cari surau. Cari je surau. Tak parking kereta. Tak nampak begitu kita katakan mesra. Sebab kita tahu yang bina ni orang kafir. Nama bangunan pun kafir. Jadi itu beza kalau orang Islam yang ada duit dengan orang kafir yang ada duit. Kalau orang Islam ada duit, maka bagaimana duit dia membangunkan agama dia. Kita dengar ramai sahabat-sahabat kita Allah lapangkan rezeki. Mereka bina masjid besar. Saya tanya, ni siapa buat masjid ni? Dia tak nak beritahu tapi kita boleh agak. Ni ke buat? Yelah. Dia tak nak terima derma pun. Tabung derma pun tak ada. Sebab dia nak sponsor semua. Ni ada beberapa masjid saya pergi tuan-tuan, dia tak ada tabung derma. Sebab apa? Yang infak duit untuk bina masjid, dia tak nak terima derma sebab dia yang nak derma semua. Ada satu masjid saya pergi siap tulis. Masjid ini tak terima apa-apa derma daripada orang ramai. Tak nak terima. Ada seorang hamba Allah tu, dia buat masjid ni. Kemudian dia tak bagi. Walaupun benda tak lain, orang nak derma, biar dia derma lah. Dia pun nak pahala. Tapi mungkin kesungguhan dia nak conquer semua kebaikan rumah Allah tadi. Maka dia tulis satu label tu, tak nak terima derma. Ada satu masjid saya pergi, dia memang tak ada tabung derma. Satu lagi siap tulis signboard, tak nak terima derma. Dia macam kad kahwin lah. Kad kahwin. Ada orang bila kahwin ni tak nak duit. Dia siap tulis, jangan bawa duit. Jangan bawa duit. Dia suruh makan je, kasih makan je. Kalau nak bagi duit juga, awak masuk je tabung tahfiz tu. Ada setengah orang macam gitu. Ada orang yang diterima itu sebagai satu tolong-menolong. Bila kita nak tolong-menolong dia sikit, kita mau bagi sikit, tak ada hal. Semuanya baik. Tapi setiap orang ada cara dia. Setiap orang ada cara dia. Ada orang saya katakan, dia sendiri nak dapat sepenuh kebaikan. Inilah untungnya bila orang baik ada duit. Bila orang baik ada duit, dia akan membina syiar Islam atas dunia ini. Tapi bila orang kafir ataupun orang jahat ada duit, habis kita. Dibina segala lambang-lambang maksiat atas muka bumi ini. Okay, nak atau tidak, terpaksa kita lalu, terpaksa kita dengar benda tu. Lepas tu penting, jangan menyembah duit. Tapi duit membantu kita menyembah Allah. Duit membantu kita memperkasakan agama kita dan menegakkan syiar. Begitu cara kita hidup mengikut perintah Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.